Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bertemu kembali kita dalam Bicara Ilmu. Kali ini saya ingin membicarakan tentang pelaksanaan penjajaran kurikulum untuk kegunaan pembukaan semula sekolah dan evidennya. Okey. Tuan-puan dan puan-puan, saya ingin sekali menyentuh tentang evidence ya, sebab setiap kali saya pergi ke sekolah akan ada isu pelaksanaan ini di sekolah. Jadi pembuktian yang perlu dijalankan oleh sekolah ya. Jadi saya nak revise balik. Saya percaya pengetua ataupun guru besar telah pun menatarkan perkara penjajaran kurikulum ini di sekolah, dan seperti yang tuan-puan lihat di slide ini ya, untuk sesi pertama persekolahan kita dulu sebelum PKP selama 11 minggu dan kita bermula PKP pada 18 Mac itu ya. Jadi dikatakan bahawa kita telah pun menjalankan PDPC lebih kurang 30% daripada kurikulum ya. Dan selebihnya sepatutnya kita 70% itu dijalankan daripada bulan Mac hingga November, tetapi kerana PKP daripada bulan Mac hingga Julai ini, maka 70% ini terpaksa kita bawa ke selepas bulan Julai hingga ke bulan Disember mengikut takvim baru ya. Jadi untuk 70% kurikulum itu kita hendaklah menjalankannya dalam masa 20 minggu persekolahan. Okey. Jadi saya percaya tuan-puan telah pun tahu tentang itu ya. Jadi ini adalah model penjajaran kurikulum semasa krisis ya. Di mana apa yang perlu dijajarkan terdiri daripada kandungan, pedagogi dan pentaksiran ya. Di sini saya tidak ingin menjelaskan lanjut sebab saya percaya perkara ini telah pun dijajarkan oleh guru besar dan pengetua masing-masing. Cuma saya ingin memfokuskan sedikit tentang kandungan kurikulum yang dijajarkan itu ya. Kita dalam BPK yang telah diturunkan kepada kita tu tentang kandungan kurikulum baru yang perlu dijajarkan itu, kita akan dapati dalam tu ada kandungan asas, kandungan tambahan dan juga kandungan pelengkap. Saya percaya guru-guru tahu apa maksudnya kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap ni ya. Kandungan asas ni seolah macam ni lah. Kalau kita nak mengajar pantun kepada budak-budak ya, dalam kandungan asas itu perlulah budak tu tahu apa itu pantun, rupa pantun macam mana dengan empat keratnya, dengan pembayangnya, dengan rima AB itu adalah kandungan asas berkenaan pantun yang budak perlu tahu. Tetapi apabila masuk saja kepada kandungan tambahan atau kandungan pelengkap itu, maknanya dia pergi kepada creation pantun yang perlu dikeluarkan oleh murid itu sendiri. Jadi kandungan-kandungan tambahan dan pelengkap ini boleh tidak dijalankan semasa dalam PDPC di dalam kelas. Kan kita boleh bawa perkara tu sebagai di luar bilik darjah, murid tu berjalankan kelas tambahan ataupun bukan kelas tambahan, kerja rumah, maksudnya kerja rumah. Murid itu boleh bawa kerja untuk creation pantun itu, mereka cipta pantun itu di rumah dan boleh di report ataupun boleh hasilnya tu boleh ditunjukkan melalui video, melalui WhatsApp ya, rakaman dan sebagainya lah. Ya, kalau dulu kita jalankan perkara-perkara gitu semasa PKP kan, jadi perkara begitu boleh kita jalankan lagi walaupun kita telah pun menjalankan PDP bersemuka di dalam kelas. Jika tuan-puan lihat di sini kandungan asas, kandungan tambahan, kandungan pelengkap ni, kandungan asas ini perlu dilaksanakan dengan bimbingan guru dan menggunakan bilik atau peralatan khusus untuk tu.
Yang berbeza dengan kandungan tambahan dan kandungan pelengkap, ia boleh dilaksanakan menggunakan kaedah lain dengan bimbingan guru atau secara kendiri. Ya, dia boleh belajari melintasi subjek, boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian tanpa menjejaskan konsep kandungan. Okey, ini adalah contohlah seperti saya cakap tentang pantun lagi tu tadi, tapi saya tak perlu lah untuk memfokuskannya di sini. Sebab saya percaya cikgu pun faham apa itu kandungan asas, kandungan tambahan dan juga kandungan pelengkap. Cuma jika tuan-puan buka penjajaran kurikulum yang diturunkan oleh BPK itu, tuan-puan akan lihat beginilah dengan tajuk dia, ada kandungan asas, ada kandungan tambahan dan ada kandungan pelengkap. Okey, apa yang perlu dilakukan oleh cikgu tu apabila kita nak menjajarkan kurikulum tu? Okey. Pertamanya, semua panitia mesti memuat turun penjajaran kurikulum dari laman BPK, simpan dalam bentuk hard copy atau soft copy untuk rujukan. Ya, sebaiknya untuk panitia sendiri ada dalam bentuk hard copy lah kan, supaya ia boleh disimpan dan dirujuk bila-bila masa. Kedua, kita perlu muat turun takwim persekolahan baru. Saya percaya PGB ataupun pihak pentadbir telah pun berkongsi takwim persekolahan baru ini di sekolah. Okey. Bila kita dah dapat kedua-duanya, penjajaran kurikulum dari PPK dan juga takwim persekolahan baru, apa yang boleh dilakukan ialah kita hendaklah mengubah rancangan pengajaran tahunan. RPT kita mengikut takwim persekolahan baru. Kalau yang sebelum ni kita terhenti di bulan Mac, tak semestinya kita kata 30%, mungkin kalau budak tu lemah, mungkin kita baru menguasai 20% kan. Jadi apa yang tertinggal daripada bulan Mac hingga Julai ini, kita hendaklah bawa ke semua sekali 70% atau 80% cikgu punya kurikulum yang belum dijalankan tu lagi, hendaklah dibawa ke bulan Julai hingga Disember. Kita cikgu kalau dalam RPT cikgu tu, cikgu dah ada takwim asal. Cikgu dah ada takwim asal, apa yang perlu cikgu buat hanyalah potong sahaja tarikh lama itu dan digantikan dengan tarikh baru bermula Julai itu. Okey. Kemudian cikgu perlulah membezakan standard kandungan yang ada kan, bila kita dah tukar tarikh, dan enjakkan hingga ke bulan Disember, kita dah tukar tarikh, tetapi kandungan asal tu masih ada kan. Keseluruhan kandungan asal itu cikgu kena refer kepada BPK. BPK sebab dalam BPK tu ada kandungan asas, ada kandungan tambahan dan kandungan pelengkap tu. Jadi cikgu tallykan apa yang ada dalam BPK kandungan standard kandungan tu dengan takwim cikgu. Takwim cikgu yang dia asal tu katalah kemahiran dia ialah 2.21 contoh. 2.21 itu adalah kandungan asas contoh Jadi cikgu warnakan semua kandungan asas dengan satu warna kuning. Untuk kandungan tambahan cikgu warnakan dengan warna hijau. Untuk standard kandungan pelengkap kepada biru. Sebenarnya inilah contoh-contoh warna, tapi terpulang kepada cikgu untuk memilih warna ikut kemahiran cikgu lah. Jadi bila cikgu dah warnakan ke semua tu, jadi cikgu bolehlah melihat bahawa ini adalah standard kandungan asas. Standard kandungan asas inilah yang wajib kita jalankan di dalam kelas. Okey. Jadi apa yang seterusnya cikgu buat adalah menulis rancangan pengajaran harian RPH dengan mengutamakan standard kandungan asas tu dulu. Kan? Jadi daripada RPT kita yang dah ada tu tadi, RPH kita ni mesti tally lah. Dan kita mesti mengutamakanlah dulu standard kandungan asas yang perlu diajar dalam kelas. Standard kandungan lain ni boleh cikgu gunakan, boleh dijalankan di luar bilik darjah melalui pelbagai kaedah yang lain seperti yang disebutkan tadi, kerja rumah, project based learning ke, persembahan hasil melalui WhatsApp ke, Google Classroom dan lain-lain lah. Dan perlulah diingatkan bahawa tingkatan 5 tidak terlibat dengan penjajaran kurikulum.
Okey, ini kalau tuan-puan lihat ya, ini dia cuma contoh ya kepada perkara yang boleh dibuat secara bersemuka ya, dan di luar bilik belajar ya, melalui talian atau pembelajaran kendiri berstruktur. Okey. Dan bila murid itu diberi kandungan kandungan penjajaran untuk pelengkap ataupun tambahan itu sebagai kerja rumah dan sebagainya, inilah pihak lain ya selain daripada guru yang boleh menyokong kepada pembelajaran murid itu. Ya, jadi kita sekarang ni kita ada dua cara untuk kita memberi PDPC kita tu kepada murid. Ini juga ya, jadi apa yang kita nak tekankan pada parents ataupun pihak lain selain daripada pihak guru bahawa banyak lagi pihak lain yang boleh membantu untuk memperkayakan pembelajaran kita selain daripada standard kandungan asas yang hendak kita pelajari oleh murid kita tu. Okey. Okey, jadi saya rasa itu saja yang perlu tuan-puan lihat ataupun adakan selaku evidence di dalam penjajaran kurikulum di sekolah. Jadi saya berharap sangat semua pihak mengambil berat tentang perkara ini. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.